Pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita insya-Allah baca akidah, kitab akidah tu muka surat 335. Masih cerita perkara yang membatalkan iman. Di antaranya mengingkari atau mencerca risalah atau kerasulan. Cuma sebelum tu saya nak bincang dululah, Rasul, ada Nabi, ada risalah, ada nubuah, supaya faham kedudukannya. Risalah ni Rasul lah. Asal dia Rasalah, mengirim. Risalah tu yang dikirim tu, message yang dikirim tu namanya risalah. Orangnya, orang yang menyampaikan risalah tu namanya Rasul. Rasul serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, semua kebanyakan pakai acuan tu, Ghafur, Syakur. Jadi bila dia bentuknya atau acuan dia tu fa'ul, maka dia adalah orang yang profesional dalam menyampaikan risalah tu. Jadi itulah namanya Rasul. Jadi risalah tu okey, mencerca risalah, apa maknanya? Mencerca mesej yang disampaikan tu. Bila kita mesej tu maknanya sama ada Al-Quran atau hadis. Jadi kita tak boleh cerca itulah. Ada satu lagi istilah Nabi. Nabi ni wazan dia fa'il, Rahim, Kabir. Nabiyun, Rahimun, samalah. Jadi berita tu namanya naba. Jadi orang yang menyampaikan berita tu Nabi. Menyampaikan mesej tadilah Nabi namanya. Jadi ada dua istilah lah, ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Cuma ada yang katakan Rasul tu adalah Nabi juga, tapi Nabi bukan Rasul, beza. Ada yang kata sama je, Nabi tu Rasul lah, Rasul tu Nabi lah. Jadi nak saya bagi kepahaman sikit, ulama berselisih pendapat mengenainya. Ada yang kata sama je. Jadi yang mengatakan Rasul tu lain, Nabi lain pun ada beberapa istilah sama mereka. Rasul itu ialah orang yang diutus Allah dengan syarak dan arahan-arahan untuk menyampaikannya. Dia diberikan kitab, syarak, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Berbeza dengan Nabi. Nabi walaupun ada syarak dia bawa, sampaikan kepada dia melalui wahyu, tapi dia tidak dibebankan untuk menyampaikannya. Jadi untuk dia sendiri Nabi, makanya bilangan Nabi itu banyak. Ada satu lagi pendapat mengatakan Rasul tu ialah yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat baru, dan dia mengajak orang untuk syariat baru. Jadi kalau syariat tu syariat yang lama, maka dia bukan Rasul. Dia Nabi je lah. Jadi Nabi Allah kirim juga untuk manusia ni untuk mengekalkan, mengikrarkan syariat yang dah lepas. Seperti Nabi Bani Israel lah. Nabi-Nabi Bani Israel. Masuklah Musa, Isa, sebab dia meneruskan kitab yang sebelumnya. Ada lagi pendapat yang ketiga, Rasul itu ialah orang yang diwahyukan, laki-laki tentunya. Rasul tak ada perempuan, Nabi tak ada perempuan. Lelaki yang diberikan wahyu kepadanya dan diturunkan kepadanya kitab, seperti Ibrahim, Musa, Daud, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi macam tadi juga disyariatkan, tapi tidak diturunkan kepadanya kitab, seperti Ismail, Shu'aib, Yunus, Lut, Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Itulah lebih kurang perbincangan antara ulama. Jadi ada dua, ada Nabi, ada Rasul.
Kalau dia Rasul tu dia lebih umum. Dia Rasul, dia Nabi. Tapi kalau Nabi tu dia bukan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ya, supaya kita terbuka sikit minda kita, ya, supaya jangan tersilap. Jadi kalau Nabi, kawan dia nubuwah, kenabian. Kalau Rasul, risalah, message itu, risalah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj 52. Nanti bukalah, ya. Di sana ada dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa seterusnya. Jadi ayat tu ada kata, kami tidak utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun dan seorang nabi pun, kecuali macam ni. Jadi di sana ada dua, seorang nabi, seorang rasul, seorang nabi. Jadi dua-dua sebut pakai dan. Bila pakai dan ini, iaitu wa tu, maka dia menunjukkan ini lain, yang ini lain. Saya makan nasi dan roti, macam tu. Jadi nasi tu bukan roti, roti bukan nasi, sebab pakai dan. Itulah istilah bahasa lah berdasarkan ayat tu. Ayat tu tuan bacalah surah Al-Hajj 52, panjang ayat tu. Kemudian baru kita nak masuk ke kaji kita ni. Ahlus Sunnah dan Jamaah mengimani dan mengiktikad dengan iktikad yang pasti, yang putus, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan hamba-hambanya sebagai Rasul, sebagai penghubung. Dipilihnya di antara hamba-hamba ni, dipilihnya orang-orang tertentu sebagai rasulnya, sebagai rasul tadi lah, ya, penyampai risalah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dia mukhalafatuhu lil hawadis, cara dia bercakap, cara dia nak menyampaikan mesej-mesej dia, macam mana cara dia, maka dia angkat satu orang yang diberikan kepadanya hak istimewa, sampaikan kepadanya wahyu, nak sampaikan kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu aja lah dikirim, satu aja lah dipilihnya. Siapa yang dipilihnya itu orang tertentu lah. Itulah yang dikatakan Rasul atau Nabi tadi, supaya apa yang ada pada Allah Ta'ala tu, nak arahan ke, nak larangan ke, yang ini wakil ni lah. Takkan semuanya nak apa kan, dipanggil untuk menyampaikan wahyu ni. Jadi panggilkan satu orang wakil. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani bahawa Rasul Allah SWT memilih satu orang untuk jadi Rasul dengan kasih sayangnya lah. Sebab kita memang perlu kepada Rasul ni. Kalau tak ada Rasul, siapa nak menyampaikan mesej-mesej ni, risalah-risalah ni, undang-undang hidup ni. Risalah tu isi dia undang-undang hidup ni lah. Siapa nak nyampaikan dia, ya? Jadi keperluan kita bukan sekadar tugas Nabi, tugas Rasul, tapi keperluan kita kepada mesej, kepada risalah tu, supaya hidup kita ni teratur, ya, teratur, kemas, dan macam mana kita nak berterima kasih dengan risalah ni, atau berinteraksi dengan risalah ni, melalui Nabi lah, melalui Rasul lah. Jadi kita mesti iktikadkan iktikad yang putus, yang pasti, yang tak ada lagi ragu-ragu, iktikad dan jaziman, bahawa Allah telah mengirim kepada hambanya Rasul-Rasulnya, yang guna mereka mubasyirin wa munzirin, memberi khabar gembira dengan janji-janji pahala surga, janji-janji kebaikan, wa munzirin, dan tugas mereka lagi juga munzirin, memberi peringatan adanya siksa, adanya dosa, adanya kebaikan, adanya keburukan. Itu mubasyirin wa munzirin.
wa du'atan ila dinil haq, dan mereka juga sebagai duat, sebagai pendakwah, pengajak orang untuk menuju kepada agama yang benar, yaitu li hidayatil bashar, menunjuki manusia dan mengeluarkan manusia ini daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan. Kita ni kalau tak ada Rasul, tak ada mesej dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan hidup dalam kegelapan, kezaliman. Siapa yang kuat, dialah raja, kan. Jadi keluarkan kita dari zulumat kehidupan tu kepada cahaya yang menunjuki kita untuk hidup yang betul-betul kehidupan yang menggembirakan. Jadi dakwah mereka ini adalah melepaskan umat ini daripada syirik, daripada menyembah patung, menyembah berhala dan menyembah api, wasaniyah, dan menyucikan, membersihkan masyarakat manusia ini daripada kerosakan-kerosakan. Dan mesti kita percaya juga bahawa mereka, Rasul-Rasul itu balaghur risalah, telah menyampaikan risalah. Ya? Kita mesti percaya bahawa Rasul itu tak ada yang disembunyikannya risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Itu mesti kita yakini. Kan? Jadi ada setengah-setengah puak. Di antaranya Syiah. Rasul Nabi dia ada risalah-risalah, pesan-pesan Allah Ta'ala yang dia tak sampaikan kepada orang ramai. Hanya kepada Ali saja sampaikan. Itu cara dia orang lah, kan, nak membesar, nak mengagungkan Ali. Namanya Syiah. Syiah ni asal katanya tasyayyuh, menyokong, yang melampau, menyokong Ali. Jadi namanya Syiah. Asal katanya tasyayyuh lah, ya, daripada kalimat tasyayyuh. Jadi Rasul-Rasul mesti kita imani mereka tidak ada menyembunyikan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menyampaikan amanah, wa addul amanah. Mereka telah menyampaikan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nasahul ummah, dan mereka sudah menasihati ummah. Wa jahadu fillahi haqqa jihadih, dan mereka telah berjihad di jalan Allah ni sebetul-betul jihad. Dan satu lagi kita mesti faham juga, kita mesti imani mereka dibekalkan dengan mukjizat-mukjizat. Mukjizat tu apa dia? Perkara yang luar biasa, yang luar daripada adat kebiasaan. Itu namanya mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi. Jadi jangan salah, ya. Kita kadang-kadang mukjizat ni semua orang mau dapat mukjizat. Ada Tok Wali ni mukjizatnya lain. Bukan, Tok Wali tu namanya karamah, keramat kita kata. Orang Melayu kata keramat, bahasa Arabnya karamah, kemuliaan. Kalau Rasul, mukjizat. Mukjizat ni daripada ajaza, lemah. Kalau ajaza, melemahkan. Jadi mukjiz, benda-benda yang membuat musuh lemah. Macam Al-Quran lah salah satu mukjizat yang kita tengok. Musuh jadi lemah untuk menentang, untuk meniru Al-Quran. Ya, ada yang terbaru, Quran cetakan An-Nur ke apa. Ya. Jadi hati-hatilah. Quran ni kadang-kadang ada yang sengaja diseleweng, ada yang kesilapan cetak. Jadi pastikan ada cop yakin lah, ya. Jadi ada mukjizat-mukjizat mereka yang hebat, menunjukkan kebenaran mereka. Jadi jangan percayalah kalau ada orang mendakwa dia Rasul Melayu lah. Apa mukjizat kau? Dan mukjizat tu tak boleh diusahakan, diulang-ulang. Dia datang daripada Allah Ta'ala.
Jadi kalau berulang-ulang, kajap-kajap itu juga buatnya. Kajap-kajap berasap tangannya, kajap-kajap keluar air dari tangannya. Ulang-ulang, itu namanya sihir. Mukjizat tu, dia Nabi sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba macam Nabi Musa kan, ular tongkat dia jadi ular. Itu bukan boleh dibuat-buat. Dan Nabi Musa pun sendiri tak tahu. Dia pun ketakutan dengan tongkat tu. Jadi kalau kojap-kojap kan, berai tangan ni. Ya, adalah satu kes mendakwa dia, bukan Nabi lah, mendakwa wali. Bila dia nak buktikan dia tu hebat, dia perah tangan itu keluar. Rupanya ada kabel, apa namanya, ada getah air, keluar air. Jadi kita mesti imani bahawa mereka ada mukjizat untuk menunjukkan kebenaran. Jadi kalau ada yang mendakwa Nabi Melayu lah, Rasul Melayu ke, utusan Tuhan langit lah, seperti yang di Terengganu tu kan, anda mukjizat. Apa mukjizat engkau? Siapa-siapa yang kufur dengan salah seorang dari mereka, Rasul-Rasul ni, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur dengan sekalian Rasul. Jadi kita ni jangan mengingkari risalah. Jadi kita baca kitab kita, muka surat 355. Rasul-rasul, bahasa Arabnya rusul ni, bahasa kita dua kali lah, rasul-rasul. Bahasa Inggeris pakai S saja kan, messengers. Bahasa kita diulang dua kali, rasul-rasul, yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Ingat kan berapa orang tu? 25, jangan lupa pula. Wajib bagi setiap orang Islam mempercayai kerasulan mereka secara tafsil, secara terperinci, satu persatu. Maknanya kita mesti tahulah nama-nama Rasul tu paling tidaknya. Sebaliknya, Rasul-Rasul yang tidak disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran, wajib juga kita percaya, tapi secara ijmal sajalah. Ya, sebab Rasul ni bukan 25 tu saja, ada yang lain yang tak disebutkan. Mungkin disebutkan melalui hadis dan sebagainya. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tak ada dalam buku tuan. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamil mursalun, berapa rasul-rasul yang dikirim untuk manusia ni?" Maka Nabi SAW kata, "Salasumi'atin wa bid'ata asyara jamman ghafiran." 300 dan sekian belas. Maknanya bid'ah tu sebahagian daripada antara 1 sampai 9. Jadi 300 sekian belas. Entah 14 ke, 15 ke, 19 ke, Rasulullah tak jelaskan. Hadis ni dalam Musnad Ahmad. Tapi ada yang lain kata 314. Dia tentukan belasnya itu 14. Ada riwayat yang lain. 25 di antaranya ada disebut dalam Al-Quran, ya. Dalam surah Al-An'am di 83 sampai 86 ada 18 nabi dalam 3 surah, 3 ayat. Catat ya, kamu balik kang ingatlah tu. Kalau dipaparkan di sini panjang mana. Ya. Jadi surah Al-An'am 83 sampai 86 ada 18 nama nabi.
Sementara nabi-nabi yang lain disebut dalam ayat-ayat yang berbeza-beza, iaitu Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Idris, Zulkifli dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi ayatnya berbeza-beza, tak ada dalam surah Al-An'am tu ya. Sedangkan nama-nama Rasul yang lain tu ada pada surah Ali Imran 33, Nabi Nuh, Adam, 2 orang. Kemudian surah Hud ada Nabi Hud, Hud 50 yang nak menulis. Ada Syuaib, ada Saleh, Hud juga 61, Syuaib 84, surah Hud juga. Ismail, Idris, Zulkifli ada surah Al-Anbiya 85. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di berbagai surah. Surah Muhammad tentunya ayat 2, Ali Imran 144, Al-Ahzab 40 dan Al-Fatah 29. Tuan-tuan, dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abi Dzar juga, hadis ni marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan Nabi yang disebut yang 25 dalam Al-Quran tu ya, ada 4 sahaja orang Arab, Nabiul Arab lah, iaitu Hud, Saleh, Syuaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain. Itu aja yang Arab. Yang lainnya bukan daripada kalangan puak Arab. Ya. Hud di bahagian Yaman. Ya. Apalagi itu Saleh. Saleh itu atas Madinah lagi. Namanya Madain Saleh. Kalau kita nak pergi ke Jordan, di tengah-tengah tu ada kampung Nabi Saleh. Kemudian Syuaib ni atas sikit, arah apa, dekat ke Laut Merah. Syuaib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kemudian ada riwayat Abi Umamah daripada Abu Dzar juga. Abu Dzar kata, ya Rasulullah, berapa bilangan anbiya? Jadi yang tadi Rasul-Rasul, Abu Dzar juga yang tanya, dan Nabi-Nabi pun Abu Dzar juga yang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Maknanya 124,000. Banyak. Ramai Nabi. Sedangkan Rasul di kalangan yang 124,000 tu ada 315 Rasul. Bilangan yang ramai. Jadi 124,000 Rasul, 315, 300 sekian belas tadilah. Tapi di sini dikatakan 315. Tuan-tuan, walaupun ini hadis disahihkan oleh Nasiruddin Albani, cuma ada sebahagian ulama mengatakan jumlah-jumlah ni adalah hadis yang tak begitu kuat. Kemudian lagi, tambahan lagi ni, tak ada dalam kitab tu, saya kebetulan dapat rujukan ni. Ada lagi namanya Shis. Jarang kita dengar tu kan, Shis. Tak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Shis, Shin, Ya, Sa. Shis. Itu adalah Nabi juga dalam riwayat Ibnu Hibban. Shis. Ibnu Katsir kata dalam riwayat Ibnu Hibban. Kemudian ada Yusha bin Nun. Itu pun Nabi juga. Ya. Dalam Sahih Muslim adalah beberapa cerita tentangnya, yang matahari menaungi dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata macam tu. Kemudian ada beberapa orang lagi, Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi 86, ada
Tubba, ta ba ain. Tubba pun ada juga disebut dalam Al-Quran, ya. Cuma diperselisihkan mereka nabi atau tidak. Yang satu lagi macam biasalah Nabi Khidir, diperselisihkan. Ada dalam Al-Quran tapi dia nabi ke sekadar orang soleh saja. Cuma Zulkarnain dan Tubba ni, ya, ahli ilmu mengatakan berselisih. Ada katakan nabi, ada katakan tidak. Cuma kita tawakuf sebab ada hadis katakan bahawa Nabi SAW ditanya tentang ini, ma'adri, aku tak tahu apakah Tubba itu nabi atau tidak. Begitu juga aku tak tahu apakah Zulkarnain itu nabi atau tidak. Jadi bila nabi pun tak tahu, tawakuflah kita pun katalah wallahu a'lamu bisawab. Jadi Zulkarnain dengan Tubba. Adapun Khidir ni, maka pendapat yang kuat mengatakan bahawa Khidir ni adalah nabi yang disebut dalam surah Kahfi 82. Wallahu a'lamu bisawab. Kembali kita telaah kitab kita. Rasul-rasul yang diutus ke dalam dunia ni telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita percaya, bahawa rasul-rasul ni adalah orang pilihan, bukan kaleng-kaleng orang kata budak-budak sekarang. Ya. Bukan orang-orang biasa. Dia memang orang pilihan, ya. Daripada keturunan. Daripada keturunan pun dia orang-orang pilihan. Makanya Nabi Ibrahim, ayah dia bukan sekedar penyembah berhala, tapi pembuat patung-patung. Itu Azar kan. Maka ulama mentakwilkan bapa di situ bukan bapa kandung. Memang bahasa Arab kalau bukan bapa kandung boleh dikatakan abu juga. Jadi bapa di situ adalah pak saudara. Sebab berpegang kepada inilah bahawa keturunan nabi-nabi itu bukan kaleng-kaleng orang, semua orang-orang pilihan dari keturunannya. Ya, tengoklah Nabi Muhammad SAW kita, daripada Ibrahim, Ismail, Adnan terus ke bawah tu, semua orang-orang pemimpin-pemimpin. Ya, semua orang-orang hebat belaka. Jadi Allah pilih memang dari keturunan itu. Ambil iktibar daripada ni, seboleh-bolehnya lah. Kita ni jadilah, kita ni keturunan elok-elok, menurunkan cucu cicit yang elok-elok. Jadilah kita orang soleh, orang yang baik, supaya anak kita, cucu kita, cicit kita, piut kita baik-baik belaka. Tapi kalau kita tak baik, ya, bayangkanlah macam mana anak-anak kita nanti. Ya, jadi itu ambil iktibar lah daripada Rasul ni pilih. Jadi kita tidak dipilih, tapi usahalah kita supaya jadi soleh. Ya, supaya anak keturunan kita soleh-soleh belaka. Bahagian ulama kata macam, makanya Nabi Maryam, Mak Isa kan, bila dia mengandungkan Isa, orang terkejut. Hai Maryam, kau buat jahat. Sedangkan kami tak pernah dapati mak engkau, ayah engkau tak elok. Tak kami dapati mak. Ya, jadi orang berasosiasi, ya, membayangkan bila tak elok, mak ayah elok semua. Macam tu. Jadi maknanya bila mak ayah elok, maka anak pun elok. Itu ambil iktibar lah. Jadi Rasul-Rasul tu semua keturunan orang-orang mulia dan mempunyai kebijaksanaan dan pemikiran dan suci rohani, agar Rasul-Rasul itu dapat menyiapkan diri untuk menerima wahyu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada kaumnya. Tapi yalah tuan-tuan, kita jangan pula umpamanya lah adalah pendakwah, ya, daripada kalangan orang yang mungkin
tak bersih. Kita tengok dia orang baik, kita mulai dari dia lah. Jangan pandang masa lalu dia, sebab dia bukan Nabi kan. Yang ini cerita Nabi ni. Sahabat-sahabat penentang Islam. Jadi jangan pula kita ni kecil hati. Saya dulu jahiliah juga. Itu tak apalah yang sudah-sudah tu. Yang mulai sekarang ke depan. Jadi kadang-kadang ada sahabat-sahabat bila nak pergi haji, tanya, saya ni macam mana Ustaz nak pergi haji ni? Saya dulu golap. Jahiliah. Tak ada apalah. Yang dulu lah. Umar radhiyallahu anhu pun, Khalid bin Walid pun bukan elok apa awal mereka. Tapi bila dia dah masuk Islam, kita bila sekarang ni kita mula baik, teruslah baik. Jadi kalau kita nak pergi haji pun jangan terbayang jahat tu. Kita nak pergi haji tu memang nak taubat, memang nak bersihkan diri di sana. Apa yang takut? Kita nak datang kepada Allah, nak menyerahkan diri, nak berdamai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita bila ada orang balik haji ni kan macam-macam cerita menakutkan. Katanya ada si Polan. Dia buat macam ni, kono di Mekah katanya. Ini yang takut orang dia nak pergi haji. Macam-macam siksaan orang jahat ni di Mekah katanya. Tak tidak. Mungkin orang tu sakit. Dia ada kencing manis. Sakit. Panas-panas sana tu. Dia minum air manis tu. Air buah ke air apa semua. Yang tak pernah minum sini, sana panas minum. Masuk hospital namanya. Udahlah kata, ini ada lah ni katanya. Jangan buat cerita tuan-tuan ada dulu pernah dengar cerita masuk batu mana dia jumpa. Saya pun tak pernah jumpa batu. Masuk ke celah batu. Siapa yang lulus, itu anak halal ni. Kalau tak lalu, tak boleh lulus celah batu tu, itu anak haram. Cuba bayangkan. Berzina tu mak ayah. Mengapa dia pula yang salah? Kan tak betul tu. Jadi jangan mudah tertipu lah Kadang kita belum pergi haji ni, bila dongah macam-macam ni, kita pun minum semua. Saring lah sikit. Okey. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang dia nak pilih orang yang menjadi rasul. Dia tak pilih orang sebarang. Siapa yang patut dipilih dan yang layak, yang patut dilantik, yang wajar dilantik menerima jawatan rasul ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah An-An'am 124 tu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah a'lam, Maha mengetahui, lebih mengetahui di mana, maknanya kepada siapa dan di mana tempat dia nak kirimkan rasul. Jadi bukan sebarang-sebarang. Yang tempatnya pun pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Orang yang dipilih dan di mana dia nak ditempatkan. Macam Nabi Muhammad SAW, ditempatkan di mana? Di Mekah. Kenapa tak di Amerika sana letak? Kenapa tak negeri-negeri lain? Sebab Mekah itu adalah tempat strategik yang belum dikuasai oleh empire besar, oleh kuasa-kuasa besar. Dia masih, orangnya itu peradaban macam apa, kalau kita katakan kampung lah, masih sonang lagi dibentuk. Dan dia cuma jahiliah ni sebab dia ialah orang kampung, orang badui kita kata gitu kan. Dia belum dicemari oleh kuasa-kuasa besar. Kalau di belah atas Arab Saudi tu, Makkah tu kan, Arab Saudi tu, di atas belah kanan sana tu Iran, Parsi, kerajaan Parsi sudah besar, empire besar. Sebelah barat pula Rom, empire Rom.
Bayangkanlah kalau Nabi jatuh diturunkan di Rom sana, apa jadi sambutan orang? Ya? Tak jalan terus. Ya, sedangkan orang kampung, orang Badawi ni pun sengit perjuangannya, tapi orang kampung ni bersih bila dia tahu betul-betul. Dia katakan siksa lah macam mana pun, dia tetap kata ahad, ahad, ahad. Maknanya kekuatannya itu. Ya. Jadi tuan-tuan, tempat itu pun strategik juga. Ya, adalah di sekitar Makkah tu, daripada Yaman belah selatan kan, Abrahah, tentera Abrahah kan. Itu adalah kekuatan di situ, tapi jauh di Yaman di selatan. Jadi Makkah tu sendiri, Madinah tu sendiri, dia tak ada kuasa-kuasa besar. Maka bukan kebetulan dipilih Makkah tu sebagai tempat Nabi terakhir. Dan dia strategik sebab orang-orang Makkah ni pergi berniaga ke Syam, ya, arah ke barat utara sana. Di sana, di Syam tu pula, di sana ramai yang dari Parsi, yang dari Rom, sebab mereka nak mengembangkan idea masing-masing, nak mengembangkan empire masing-masing. Jadi berkumpul di Syam sana. Maka sampailah mesej risalah yang baru ni daripada Makkah itu ke sana. Jadi lama-lama kuatlah Islam, ya, bermula daripada itu tadilah orang-orang Makkah ni tadi. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah sampai ke kita. Ya, memang strategik tempat tu kan, tengah-tengah, kemari pun dekat, ke Parsi dekat, ke Rom pun dekat. Kalau sempatlah dulu di Amerika, cuma mana nasib kita sini ni, sampai ke tidak. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Oleh yang demikian, kata kitab kita ni, sesiapa yang mengingkari risalah kerasulan, para rasul-rasul yang diutus Allah ni untuk menjadi rasul ni, menyampaikan wahyu dan syariatnya ni kepada umat manusia, siapa yang mengingkarinya adalah bermakna mereka telah mengingkari dan tidak percaya kepada kerasulan rasul-rasul yang dipilih oleh Allah. Tak percaya pada pilihan Allah, tak percaya pada Allah lah. Dan mereka itu batal iman. Itu kaji kita ni. Ya, salah satu yang membatalkan keimanan adalah mengingkari rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batal imannya, yaitu termasuk daripada golongan orang-orang kafir yang tidak beriman. Jadi risalah kerasulan seorang rasul yang menjadi utusan Allah ni adalah dipilih oleh Allah taala sendiri. Kalau kita nak pilih pemimpin kan, ada apa namanya, ada PRU kan. Itu kita yang pilih. Silap-silap bagi bulan salah pilih. Ya kan? Biasanya pilihan raya macam itulah. Ya, kadang-kadang kita tersalah pilih. Kita kadang tergiur, apa namanya, tertipu dengan kekayaannya, dengan handsome-nya dia kadang-kadang, macam di Amerika sekarang kan. Bintang-bintang Hollywood jadi presiden umpamanya kan. Sebab dia selalu tengok di puagam-puagam. Jadi terpilih dia. Sebab dia ramai peminatnya. Bayangkanlah, artis jadi presiden. Kemana dia bawa negara? Jadi Allah yang pilih sendiri, yang bukan dipilih oleh manusia, bukan melalui pilihan raya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala kata pada surah Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Surah Al-Hajj. Allah memang dia yang memilih dari kalangan malaikat-malaikat rasul-rasul dan dari kalangan manusia-manusia. Jadi Allah sendiri yang kata, dia yang memilih. Tanpa ada campur tangan orang lain. Tak ada campur tangan malaikat.
Jadi di kalangan malaikat tu ada dilantik rasul-rasul juga. Di antaranya Jibril lah. Dia malaikat ramai kan. Ha. Malaikat ramai seramai-ramai tak terkira-kira. Tapi ada rasul-rasul. Kirim ini untuk menyampaikan wahyu, yang ini untuk turunkan hujan, yang ini macam-macam tugas masing-masing. Ada yang tak terpilih dan kita tak tahu pun nama-nama sekali kan. Begitu juga wa minan nas, dan dari kalangan manusia-manusia ni ada juga dipilih. Macam yang tadi lah. Innallaha sami'un basirun. Sesungguhnya Allah sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Maknanya dia, pilihan dia itu tidak salah sebab dia punya kekuatan untuk itu. Sami' dan basir. Dari awal dia dengar, dia tengok keturunan tadi itu kan, kekuatan dia bagi dan sebagainya. Ya. Jadi mempercayai risalah kerasulan, risalah atau kerasulan rasul-rasul itu bukan hanya kerasulan Nabi Muhammad SAW saja, tetapi adalah mempercayai semua rasul-rasul tanpa membeza-bezakan di antara seorang rasul dengan yang lain. Jadi kita semua rasul-rasul, semua nabi-nabi yang disebut itu adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh fitnah, kita tak boleh caci dan sebagainya lah. Kadang-kadang ada orang kan, bila dengarnya agama lain caci Nabi Muhammad SAW, dia caci pula Nabi orang tu. Ada macam tu. Saya pernah dengar Nabi Muhammad, dia kata adalah manusia yang syahwat, isteri ramai, bahkan diisukan anak-anak, mengawini anak-anak buah umur. Maka dia balas, Nabi Isa tu lahir tanpa ayah. Dia sebut, cakap ayat jelas tu, tak sampai hati nak sebut. Nabi Isa tu macam ni. Dia nak sekadar nak menghangatkan, mengangitkan hati. Nak buat hangit hati orang tu, kawan dia berdebat tu, dia tuhmah Nabi Isa macam-macam. Jangan, boleh bawa kekufuran tu. Ya. Jadi kalau Rasulullah dicaci orang, Nabi Muhammad SAW, ya jawablah apa yang sepatutnya, bukan dengan balas memburukkan nabi-nabi dia orang pula. Justru itu, sesiapa yang membeza-bezakan di antara Rasul-Rasul Allah ini, yaitu percaya dengan Rasul-Rasul dan ingkar dengan Rasul-Rasul yang lain, adalah batal juga imannya. Ya? Dan mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kata, innal ladzina kafaru. Itu sesungguhnya orang-orang yang kafir billahi wa rusulihi, dengan Allah dan Rasul-Rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka nak membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya itu, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebahagian dan kami kafir dengan sebahagian, wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila, dan mereka nak menjadikan di antara itu, nak ambil jalan tengah umpamanya, ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir, tak beriman haqqan, sebenar-benarnya, bukan main-main. Ulaika humul kafiruna haqqa wa atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami sudah janjikan, kami siapkan orang-orang kafir itu akan mendapat azab yang menghinakan. Jadi itulah ancaman, ya. Itulah ancaman untuk orang yang nak beza-bezakan Nabi dan Rasul-Rasul. Dia adalah hukum dia kafir. Orang-orang yang beriman kepada setengah Rasul dan ingkar kepada sebahagian Rasul yang lain, seperti orang Yahudi ya. Dia beriman kepada Nabi Musa, dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Yahudi. Bahkan kepada Nabi Isa pun mereka tak percaya.
Ya. Dan dialah yang mencaci Nabi Isa ni. Lahir tanpa ayah. Jadi kalau ada orang kita pula ikut-ikut macam tu, maknanya serupa dengan orang Yahudi, serupa dengan orang Nasrani, beriman kepada Nabi Isa sahaja dan Nabi-Nabi sebelumnya, tapi Nabi Muhammad SAW dia tak nak. Punca dia macam itulah, dia keturunan lain. Ya, Nabi Ibrahim kan, daripada Nabi Yaqub, Ishak, Yaqub, dan di situlah berkembangnya Nabi-Nabi. Maka digelarlah Ibrahim tu Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Tapi datang Nabi Muhammad SAW bukan daripada anak Ishak, anak Yaqub, tapi daripada Ismail. Nah, itu yang dia orang tak nak. Yang mereka percaya pula Nabi Ismail ni anak daripada seorang hamba sahaya. Macam-macam lah cari alasan lah tu. Ya. Nabi Ibrahim ni kan 2 isteri. Yang ini keturunan mulia. Jadi mereka suka dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Ya. Bani Israel keturunan Yaqub, ya. Israel tu Yaqub. Jadi hati-hatilah bila kita cerita Bani Israel ni, jangan sebut-sebut Israel tu Yaqub. Hati-hati. Jadi dia tak suka dengan pihak Nabi Ismail ni sebab mak Nabi Ismail tu lah Siti Hajar. Jadi orang tu tuhmah bahawa Nabi Ismail ni daripada orang bawahan. Alasan dia lah. Ya. Jadi Nasrani, orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka beriman dengan Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Adalah termasuk golongan yang tidak beriman, batal imannya lah. Oleh demikian, mereka yang mengingkari risalah kerasulan, khususnya Nabi Muhammad SAW, atau mencerca sahabat-sahabatnya, bagaimana orang-orang Syiah, ya, pilihan-pilihan belaka ni, ya, kalau dicerca, sahabat-sahabat ni adalah pilihan Allah untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, dan disebut dalam Al-Quran, ya, seperti Abu Bakar kan. Dan Nabi SAW sendiri, sahabat-sahabat dia adalah kan nujum, seperti bintang-bintang yang di langit, yang mana saja kamu ikuti, ayu tadaitum, yang mana kamu ikuti mereka, kamu akan mendapat hidayah. Jadi bila mesej-mesej yang macam ni tak dipercayai, apalagi dituhmah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha sendiri dituhmah mereka adalah berzina, boleh Islam ke orang macam tu? Orang dalam kunutnya tak sah kunut mereka kalau tak cakap, ya Allah, laknatlah sepulan sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Apa kita nak hukumkan? Inilah ni cerita. Ya, jadi orang yang Rasul-Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan mencerca sahabat-sahabatnya adalah termasuk golongan orang yang kafir. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya tuan-tuan ya. Mereka dah duduk ni di Indonesia, di Malaysia. Kipasnya terus jalan. Yang betul hanya Ali radhiyallahu anhu. Kita tidak caci Ali, kita tidak rendahkan Ali. Ali sahabat Nabi SAW. Kita percaya tu. Kita tidak caci. Tapi mereka hanya itu saja. Yang lain ni semua murtad. Semua tak elok. Selalu saya sebutkan, makanya kalau nak pergi ke Masjid Omar di Madinah tu, ziarah Masjid Omar, depan jauh lah sikit daripada Masjid Nabawi tu, hati-hati situ, dia orang kencing itu tu. Marahnya dengan Umar, dikencinginya sama Masjid Umar. Allahu Akbar. Jadi na'udzubillah lah dari bertindak seperti ni ya. Mudah-mudahan kita nature lah ya, natural. Maknanya jangan emosi, jangan termakan diayah permusuhan ini.
Yang mereka tu kan punca dia bermusuh kerana sayang, cinta, ta'assub dikatakan dengan keluarga Nabi, ahli bait. Kalau ahli bait, kenapa Husain aja? Hasan tidak. Ahli bait juga tu. Dia kata, ya Husain, puan nak jumpa tak? Kalau tuan-tuan pergi haji, dia serombongan tu, ya Husain, ya Husain. Madad ya Husain, madad, minta tolong. Ya Husain, bukan tak tolong Allah. Beratur berbaris, apalagi lalu di terowongan tu, nak pergi ke Mina tu, terowongan kan lepas jamrah tu, berselisih tu, makin tambah kuat lah tu kalau ada berselisih orang Sunni ni, dia tambah kuat lah. Madad ya Husain, ya Husain. Sampai bila kita tengok di internet tu, sayangnya dia sama ahli bait, yang dikhususkannya Husain tu, bila peringatan hari Husain tu, hari Karbala tu, budak-budak kecil parang besar berkilat tu totakkan kepala budak tu sampai berdarah. Itulah tanda sayang, bukan kebodohan macam ni. Menyarap jalan, menyarap makan tai-tai tok syekh dia. Allahu Akbar. Nauzubillah daripada kebodohan ini. Jadi sampai situ dulu tuan. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul makin bertambah dengan kajian kita ni.